Hafiz bin Yusuf daripada Pusat Pengajian Pondok di Kelantan. Pada hari yang berbahagia ini, suka saya ingin berkongsi sedikit sebanyak mengenai Al-Quranul Karim secara ringkas insya-Allah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Al-Quran pada segi bahasa mempunyai beberapa makna, iaitu mengumpulkan dan menghimpun. Adapun daripada segi istilah, Al-Quran bermaksud kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala secara mutawatir kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat mukjizat, di mana mendapat pahala jika dibacanya yang terangkum daripada awal surah Al-Fatihah hingga ke akhir surah An-Nas. Secara ringkasnya, penurunan Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab dipanggil nuzul Al-Quran berlaku dalam beberapa peringkat masa berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah dan 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Al-Quranul Karim adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang mengandungi 114 surah dan susunannya ditentukan oleh Allah SWT. Ia tidak disusun mengikut penyusunan kitab ilmiah biasa, kerana pada kebiasaannya kitab ilmiah biasa itu membicarakan satu masalah dengan membahagikan kepada bab dan fasal. Cara ini tidak terdapat dalam Al-Quran. Persoalan induk diterangkan secara silih berganti, antaranya persoalan akidah kadang-kala digandingkan dengan persoalan hukum. Yang kedua, sejarah umat terdahulu disatukan bersama nasihat, dorongan atau tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Yang seterusnya, penerangan masalah falsafah dan metafizik. Ini membuktikan bahawa Al-Quran tidak dapat disamakan dengan kitab yang dikenali oleh manusia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Daniel bin Shukri dari kelas STUP 1. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan lidah tujuannya bersatu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya lidah yang Allah kurniakan ini digunakan secara banyaknya untuk membaca kalam Allah itu sendiri, dan juga untuk berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang baca Al-Quran berlagu dan sebagainya. Tetapi hari ini semakin sedikit mereka yang membaca Al-Quran, dan kita boleh rasakan ruh Al-Quran itu apabila dibacakan oleh mereka. Ada orang bacaannya kosong. Dia sekadar membaca Al-Quran, tidak pernah memandang isi hati dia, kerana dia tidak pernah menjiwai Al-Quran. Al-Quran mukjizat dari setiap sudut. Dari segi susunan ayat dia mukjizat, dari segi merawat dia mukjizat, dari segi intonasi dia pun mukjizat. Dan ramai umat manusia yang masuk Islam dari sudut-sudut mukjizat Al-Quran yang pelbagai. Betapa ramai orang yang jauh daripada Allah satu hari membaca Al-Quran dan membaca terjemahannya sahaja, bukan belajar tafsir pun, bukan dengan satu surah pun. Hanya dengan mendengar satu ayat Al-Quran dan membaca satu terjemahannya, membuatkan dia kembali kepada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Di Jepun, majoriti orang yang masuk Islam di Jepun, majoritinya bukan kerana melihat orang Islam, akan tetapi kebanyakannya mereka yang masuk Islam di Jepun ialah apabila mengkhatam bacaan tafsir 30 juzuk Al-Quran. Baca sahaja, akhirnya terbuka hati dia untuk masuk Islam. Betapa mukjizat Al-Quran ini. Sebab itu kalau ada rakan-rakan yang bukan Islam, ada jiran yang bukan Islam, jangan segan, jangan malas
untuk buka Al-Quran bagi dia dengar. Kerana ini bukan makhluk. Kerana ini adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam Allah. Mereka yang menghafal Al-Quran, mereka yang sering membaca Al-Quran, mereka yang seluruh kehidupannya dengan Al-Quran, mereka yang mencintai dan merindui Al-Quran secara harian, insya-Allah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah di Padang Mahsyar dengan gelaran keluarga, ahli keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli keluarga bukan bermaksud kerabat Allah Azza wa Jal, tetapi Nabi menyebut ahli keluarga Allah di Padang Mahsyar untuk menerangkan kepada kita betapa rapatnya, betapa mulianya mereka-mereka yang hidup dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Afifuddin bin Kamaruddin. Saya belajar di Pusat Pengajian Pondok. Saya ingin menyampaikan sedikit tazkirah ringkas tentang Al-Quran. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui, Al-Quran merupakan mukjizat yang telah diturunkan sejak 1400 tahun dahulu, yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan salah satu mukjizat yang dapat kita sentuh, lihat, baca dan sebagainya. Selain itu, di dalam Al-Quran terdapat pelbagai fakta yang menarik yang bertepatan dengan sains pada zaman kini. Ini menunjukkan bahawa fakta-fakta yang terdapat dalam Al-Quran bukanlah rekaan semata-mata, tetapi merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Terdapat pelbagai ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan perihal tentang akidah, kehidupan, cakrawala, sejarah dan sebagainya. Kesemua ayat di dalam Al-Quran mempunyai sebab nuzulnya yang tersendiri. Antara fakta yang menarik tentang Al-Quran ialah, yang terdapat dalam Al-Quran ialah surah yang terpanjang di dalam Al-Quran ialah surah Al-Baqarah, dan surah yang terpendek ialah surah Al-Kawthar. Dan banyak lagi yang fakta-fakta yang menarik terdapat dalam Al-Quran. Jadi oleh kerana kesuntukan masa, saya mengundur diri dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Ahmad Haikal bin Abdul Rashid. Saya merupakan pelajar Pusat Pengajian Pondok Yayasan Islam Kelantan. Pada hari ini saya akan memberikan satu tazkirah ringkas yang bertajuk kelebihan membaca Al-Quran. Seperti yang kita ketahui dan kita fahami, membaca Al-Quran merupakan satu ibadah kepada umat Islam, kerana Al-Quran merupakan satu mukjizat yang terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran juga terdapat banyak kisah-kisah para Nabi yang terdahulu. Dan dalam Al-Quran juga terdapat banyak-banyak kelebihan. Antaranya ialah apabila kita membaca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran kerana ia akan memberi syafaat kepada pembacanya. Di situ kita dapat simpulkan
Membaca Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak. Kelebihan yang kedua, kelebihan membaca Al-Quran yang kedua ialah apabila kita membaca Al-Quran, kita akan mendapat banyak pahala. Kerana sabda baginda SAW yang berbunyi, barang siapa membaca Al-Quran, barang siapa membaca satu daripada ayat Quran, dia akan mendapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan bersamaan dengan 10 pahala. Di situ sebagai contoh, Alif Lam Mim, kita akan mendapat 30 pahala kerana satu huruf 10 pahala. Manakala pada bulan Ramadan pula, Allah akan memberikan lebih banyak ganjaran kepada umat Islam yang membaca Al-Quran. Jadi marilah sama-sama kita memperbanyakkan membaca Al-Quran supaya kita mendapat banyak pahala dan syafaat daripadanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahid Ridwan bin Azaman, kelas STUP 1 dari Pusat Pengajian Pondok Yayasan Islam Kelantan. Tujuan saya buat video ni untuk berkongsi beberapa kelebihan Al-Quran. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberikan kepada kita nikmat sihat, nikmat taufik dan hidayah, dan juga nikmat paling besar sekali, iaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Jadi alhamdulillah, saya akan berkongsi pada kalian beberapa kelebihan Al-Quran. Jadi kelebihan Al-Quran yang paling besar sekali untuk sekalian makhluk ni, iaitu Al-Quran ni dia tak akan hilang, dan juga dia kekal. Dia kekal sampai bila? Dia kekal sampai ke hari akhirat ni. Dia kekal sampai ke bila-bila. Dia tak serupa dengan kitab-kitab lain. Kitab-kitab lain ada yang diubah oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab tu, seperti kitab Zabur, kitab Taurat, dan juga kitab Injil. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Jadi kita masuk kelebihan membaca Al-Quran. Yang pertama, poin yang pertama, iaitu Al-Quran ni sebagai syafaat di akhirat kelak ni. Okay. Jadi kita kena baca seumur Al-Quran ni, walaupun sikit pun kita kena baca. Sebab apa kita kena baca? Sebab Al-Quran ni dia akan menjadi syafaat kepada kita di hari akhirat ni. Jadi ada hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat itu sebagai syafaat kepada pembacanya. Hadis tu Nabi kata, bacalah Al-Quran. Sebab apa kena baca Al-Quran? Sebabnya Al-Quran ni dia akan datang untuk memberi syafaat kepada kita. Jadi kita janganlah tinggal Al-Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni dia beri syafaat kepada kita, kepada orang yang baca tu. Jadi kita jangan tinggal saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Saya Muhammad Hafiz Bayhaqi bin Nomas Amizan, belajar di Pondok Moden. Saya ingin menyampaikan sedikit tazkirah tentang Al-Quran. Bagaimana kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kelebihan dan pahala yang amat besar kepada orang-orang yang membaca Al-Quran serta menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama dalam kehidupan seharian. Ia dikuatkan lagi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya diberi 10 pahala dan ditambah 10 lagi kebajikan seumpamanya. Tidak aku katakan alif, lam, mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu dan lam satu, mim satu. Selain itu, baginda juga pernah membuat pembandingan terhadap orang yang membaca Al-Quran menerusi sabdanya, perumpamaan mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, yang mana buah tu harum baunya dan enak rasanya. Manakala orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ni seperti buah tamar, enak rasanya tapi bau tidak ada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terlalu banyak ganjaran yang Allah beri kepada orang mukmin yang membaca Al-Quran. Jadi moga-moga kita dapatlah membaca Al-Quran dengan tahu ganjaran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi bin Rosmadi, pelajar Pusat Pengajian Pondok, kelas STUP 1. Al-Quran. Al-Quran ni adalah sumber pahala yang paling besar sekali yang dikurniakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Bagus, sebab Al-Quran ni turun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Dan salah satu sebab apa bulan Ramadan ni adalah bulan yang mulia, salah satunya adalah sebab inilah sebab turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran ni juga adalah sumber petunjuk kepada seluruh umat Islam pada zaman Nabi Muhammad sehinggalah pada zaman kini, pada zaman akhir zaman ni. Dan salah satu ibadat paling terbaik sekali adalah membaca Al-Quran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadah ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadat umatku adalah membaca Al-Quran. Dan pahala kebaikan membaca Al-Quran ni adalah besar sekali. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun." Maksudnya, man qara'a harfan, sesiapa membaca satu huruf min kitabillah, daripada Al-Quran, daripada kitab Allah Subhanahu Taala iaitu Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan menyamai 10 gandaan. Wal hasanatu bi ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, tidaklah aku kata yang alif lam mim itu
adalah satu huruf. Bahkan alifu harfun. Alif itu satu huruf. Wal lamu harfun, dan lam itu satu huruf. Wal mimu harfun, dan mim itu satu huruf. Tak. Alif, kita baca alif lam mim saja tu, kita boleh berapa dah sini? 3 huruf, 30 dah pahala. Alif lam mim saja tu. Besar sangat pahala yang kita boleh daripada membaca Al-Quran. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Arif bin Muhammad Fazli dari kelas STUP 1 yang merupakan pelajar Pusat Pengajian Pondok Yayasan Islam Kelantan. Pada hari ini, saya akan memberi tazkirah ringkas yang bertajuk Syafaat Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan lidah bagi setiap manusia dengan tujuan utama untuk berzikir kepada Allah. Sepatutnya lidah yang dikurniakan ini digunakan sebanyaknya untuk membaca kalamullah, yakni Al-Quranul Karim, serta berzikir memuji Allah Ta'ala. Al-Quran merupakan kitab yang sangat mulia dan memiliki mukjizat dari setiap sudut. Antaranya dari segi intonasi, dari segi merawat, dan juga dari segi susunan ayat Al-Quran itu sendiri. Pada hari ini, ramai umat manusia yang masuk Islam melalui sudut-sudut mukjizat Al-Quran yang pelbagai. Di Jepun, majoriti mereka yang masuk Islam bukanlah kerana melihat individu Islam itu sendiri, tetapi apabila mereka mengkhatamkan tafsir Al-Quran 30 juzuk. Apabila mereka baca, alhamdulillah terbuka hati mereka untuk memeluk Islam. Betapa besarnya mukjizat Al-Quran ini. Jadi bagi mereka yang sering membaca Al-Quran, mereka yang penghafal Al-Quran, mereka yang seluruh kehidupannya dengan Al-Quran, mereka yang mencintai dan merindui Al-Quran secara harian, insya-Allah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar dengan gelaran iyadullah, ahli keluarga Allah. Ahli keluarga di sini bukan bermaksud kerabat Allah, tetapi Nabi menyebut ahli keluarga kerana untuk menerangkan betapa rapatnya, betapa mulianya bagi mereka yang menghidupkan diri dengan Al-Quran. Oleh itu, marilah kita sama-sama memperbanyakkan bacaan Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita. Moga-moga kita tergolong dalam golongan yang dikatakan oleh Nabi SAW. Insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.